Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi yang telah kami bina adalah berbentuk public transport mobile application iaitu Ferrigo. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang iaitu saya sendiri, Afiqah, Farzana, Sarah Kristina, Siti Nur Syahira, Nur Adia, Siti Sabrina dan Nur Syasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Kristina Sufian binti Sufian. Jadi untuk mulakan pembentangan ini, saya akan ceritakan tentang penyataan masalah bagi projek ini. Penyataan masalahnya adalah pembelian tiket atau token atau penggunaan kad perjalanan seperti Touch 'n Go, Rapid KL atau sebagainya yang sedia ada sangat tidak efisien, lebih-lebih lagi pada waktu jam kemuncak yang sangat sibuk. Seterusnya, antara masalah yang timbul adalah bagi pembeli token, timbulnya masalah terpaksa beratur panjang dan lama. Jadi contoh yang boleh lihat di sini adalah mereka yang balik kerja dan perlu naik LRT tetapi terlupa untuk bawa kad Touch 'n Go mereka. Maka orang yang terlupa tersebut terpaksalah beratur panjang untuk membeli token LRT. Seterusnya, masalah seterusnya adalah bagi mereka yang kurang memahami perjalanan jadual transport, timbulnya masalah pembelian tiket atau token dari satu stesen ke satu stesen yang lain yang mengakibatkan pembaziran masa. Contoh yang boleh diambil adalah orang luar bandar yang singgah ke KL. Timbulnya masalah kerana mereka tidak familiar dan tidak kenal dengan peta LRT yang sedia ada. Jadi pelancong ini mungkin terpaksa keluar daripada stesen beberapa kali untuk lihat dan kenali lokasi mereka. Bagi saya, perkara ini sangat membazirkan masa dan wang. Kerana setiap token, setiap kali untuk keluar daripada stesen, token yang dibeli mesti bagi balik dan perlu membeli baru untuk masuk ke dalam stesen LRT semula. Seterusnya, bagi mereka yang memiliki beberapa kad perjalanan, perkara ini boleh mengakibatkan pembaziran masa dan wang. Contoh yang boleh diberi untuk penyataan ini adalah student. Saya sebagai student mempunyai 2 kad Touch 'n Go. Salah satunya adalah student card Touch 'n Go yang ada diskaun 50% kepada tambang-tambang saya, dan satu lagi Touch 'n Go saya yang biasa. Masalah timbul apabila kalau saya terlupa untuk bawa student card saya untuk ke kelas. Jadi saya terpaksa untuk cari dan guna kad Touch 'n Go saya yang biasa. Tapi sebab saya jarang guna, baki dalam kad Touch 'n Go biasa saya itu rendah. Jadi saya terpaksa top up jumlah wang ke dalam kad tersebut. Yang membuat duit itu membazir adalah saya mungkin akan terlupa tentang baki duit saya dan lama-lama end up tak guna kad tu untuk masa yang lama. Lebih-lebih lagi apabila top up hanyalah dibenarkan jumlah tertentu sahaja, seperti RM10, RM30 dan RM50. Ini kerana mesin top up tersebut tidak terima RM1, RM2 saja. Maksudnya untuk top up, pengguna perlu top up in certain amounts and cannot be in RM1 atau RM2 saja. Seterusnya, yang terakhir daripada saya adalah maklumat inovasi ini. Pada zaman teknologi yang membangun sekarang, ia dilihat sebagai sangat aneh kalau sesuatu perkara tidak mempunyai website atau smartphone app-nya sendiri. Dengan adanya app, pengguna boleh selenggara semuanya dengan mudah kerana smartphone hanya di hujung jari. Oleh itu, antara maklumat untuk projek ini adalah untuk membangunkan aplikasi smartphone di negara ini. agar dapat membantu pengguna untuk membeli tiket atau token pengangkutan awam
iaitu KTM, LRT, MRT dan monorail. Selain mengurus kad perjalanan yang dimiliki oleh pengguna dengan mudah. Okey. Setakat itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Nama saya Nur Adia binti Agus Salim. Seterusnya kita pergi ke objektif. Objektif kami yang pertama untuk memahami dan mempelajari aplikasi mobile ticketing application bagi pengangkutan awam. Objektif kedua untuk membangunkan mobile ticketing application yang dapat membantu pengguna membeli tiket dan mengurus kad perjalanan untuk pengangkutan awam. Objektif yang ketiga untuk menilai keberkesanan mobile ticketing application yang telah dibangunkan. Seterusnya kita pergi ke skop kajian. Sistem ini hanya boleh didapati untuk train, iaitu MRT, LRT, KTM dan monorail di sekitar Kuala Lumpur. Ketika pembelian tiket, iaitu bukan penggunaan kad perjalanan, sistem hanya membenarkan pengguna membeli tiket pada hari tersebut sahaja. Seterusnya, aplikasi kami ini berkait rapat dengan sains dan teknologi di dalam isu-isu kontemporari Muslim di Malaysia. Langkah-langkah pembuatan inovasi. Langkah-langkah pembuatan inovasi ini berteraskan proses reka bentuk dan pembangunan, iaitu Rapid Application Development. Terdapat 4 proses di dalam RAD ini. Bagi proses requirement planning adalah kombinasi antara pelan dan analisis proses di mana keperluan projek ini akan ditentukan. Selepas itu, proses akan diteruskan ke user design proses atau reka bentuk pengguna. Dalam proses ini, penganalisis sistem dan pengguna sistem akan berinteraksi antara satu sama lain untuk pengeluaran model aplikasi mudah alih FeralGo dalam bentuk rajah konteks untuk memudahkan pengguna memahami cara sistem ini berfungsi dan memudahkan pemaju dalam membangunkan sistem. Seterusnya dalam development atau lebih dikenali dengan proses pembangunan, pengatur cara diperlukan untuk melaksanakan pengangkutan dan memulakan membangunkan sistem yang dirancang. Pengguna juga akan mengambil bahagian dalam proses ini untuk mencadangkan sebarang perubahan. Langkah reka bentuk dan pembangunan ini akan diulang sehingga pengguna berpuas hati dengan sistem ini. Akhir sekali, proses cut over akan bermula. Proses ini sebenarnya mewakili proses pelaksanaan reka bentuk dan pembangunan itu sendiri, di mana proses ini mengandungi data penukaran, ujian, pertukaran sistem dan juga latihan pengguna. Slide seterusnya, jangka masa inovasi disiapkan. Anggaran jangka masa bagi memastikan projek ini dapat dibangunkan adalah lebih kurang dalam 2 ke 3 minggu. Hal ini dapat dicapai dengan cara pembahagian tugas antara ahli kumpulan mengikut kekuatan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan bentangkan mengenai ciptaan terdahulu. Aplikasi ini telah pun digunakan dan telah pun ada sebelum ini. Kita boleh lihat aplikasi App Metro. App Metro ini ialah satu nama pengangkutan awam di New Zealand yang dikendalikan oleh Auckland Transport. Aplikasi ini mempunyai perancang perjalanan papan nyata untuk bas, kereta api dan feri di rantau Auckland. Aplikasi ini membolehkan pengguna untuk merancang perjalanan mereka menggunakan carian berasaskan peta. Seterusnya adalah Public Transport Victoria. Public Transport Victoria ini adalah satu aplikasi yang digunakan di Victoria, Australia. Aplikasi ini bertanggungjawab untuk menyediakan, menyelaras dan mempromosikan pengangkutan awam di negeri tersebut. Aplikasi mudah alih aplikasi ini adalah satu aplikasi mudah alih awam yang menyediakan jadual pengangkutan awam, tambang, masa dan peringatan mengenai keberangkatan dan ketibaan transit. Yang terakhir,
kita boleh lihat Rapid KL. Rapid KL merupakan satu aplikasi yang digunakan di negara kita. Tetapi aplikasi ini hanya meliputi kawasan Kuala Lumpur dan Lembah Kelang sahaja. Rapid KL merupakan sistem pengangkutan awam yang dibina oleh Prasarana Malaysia dan dikendalikan oleh anak-anak syarikat sendiri. Apakah fungsi aplikasi Rapid KL ini? Aplikasi ini berfungsi untuk memaparkan harga, laluan dan peta tambang Rapid KL, KTM Komuter, MRT dan KLIA Line. Itu sahaja. Sekarang kita akan melihat perbandingan di antara ketiga-tiga aplikasi tersebut dengan FairIGO. Pertama sekali, ketiga-tiga aplikasi mudah alih mempunyai fungsi yang hampir sama, iaitu menunjukkan laluan ke destinasi keinginan pengguna. Pelaksanaan fungsi menunjukkan tambang untuk setiap perjalanan yang digunakan oleh aplikasi Rapid KL dan pengangkutan awam Victoria. Fungsi ini telah digunakan di dalam aplikasi Rapid KL dan pengangkutan awam Victoria. Fungsi peringatan ataupun notification, pelepasan dan ketibaan train yang digunakan oleh aplikasi pengangkutan awam Victoria juga adalah untuk memudahkan pengguna, dan fungsi ini boleh diterapkan di dalam projek FairIGO ini. Dan akhir sekali, fungsi kemaskini dan pemantauan yang kerap yang dilaksanakan oleh aplikasi pengangkutan awam Victoria juga boleh diamalkan dalam aplikasi mudah alih pengangkutan awam FairIGO ini. Dan seterusnya kita pergi kepada kos ataupun keperluan sistem. Untuk keperluan perkakasan, kita memerlukan komputer riba persendirian, kita memerlukan hard disk ataupun cakera keras, dan kita juga memerlukan wifi modem ataupun broadband. Untuk komputer riba persendirian, tiada had minimum, dan perkakas ini adalah untuk membenarkan admin mengakses aplikasi ataupun melakukan pengubahsuaian kepada aplikasi tersebut. Untuk hard disk ataupun cakera keras, keperluan yang diperlukan adalah 20 GB ke atas. Ini adalah untuk melakukan penyimpanan data untuk aplikasi FairIGO ini. Wi-Fi atau broadband tiada keperluan minimum, dan aplikasi ini harus beroperasi dengan menggunakan internet. Jika tiada internet, maka aplikasi ini tidak dapat digunakan. Seterusnya, kita juga ada RAM ataupun kita kenal sebagai Random Access Memory. Keperluan minimum dia adalah 1 GB dan ke atas. Ini adalah untuk lebih cepat, untuk sistem untuk aplikasi itu lebih cepat mengakses kepada memori. Perkakasan yang seterusnya adalah smartphone ataupun kita panggil telefon pintar. Tidak dispesifikan sama ada Android ataupun iPhone, dua-dua kita boleh gunakan. Dan perkakasan ini, telefon pintar ini digunakan untuk pengguna berinteraksi dengan aplikasi tersebut melalui telefon pintar yang dimiliki. Dan akhir sekali, perkakasan yang digunakan adalah QR code scanner. QR code scanner, dia punya keperluan minimum adalah untuk mempunyai fungsi pengumpasan kod QR code.
Ini adalah untuk mengimbas kod QR yang dihasilkan oleh aplikasi kepada pengguna yang membeli tiket dan juga QR kod kad perjalanan tiket. Dan itu saja daripada saya. Saya Nur Syasha Ameeti Ruslan akan membentangkan slide seterusnya tentang keperluan perisian dan justifikasinya. Yang pertama, Firebase. Firebase adalah untuk database sistem, Ionic untuk pembangunan sistem, Microsoft Office Word untuk dokumentasi. Dan slide seterusnya adalah keboleh pasaran FireGo. Aplikasi ini dapat mempermudahkan pergerakan pengguna dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih cepat dan mudah tanpa perlu bimbang tentang isu beratur yang panjang atau sebagainya. Ia juga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh syarikat pengangkutan awam. Assalamualaikum, saya Afiqah. Saya akan membuat demonstrasi cara-cara menggunakan aplikasi FairIGO yang telah dibina. Untuk pengguna kali pertama, pengguna hendaklah membuat akaun untuk mengakses aplikasi FairIGO dengan menekan butang sign up. Kemudian skrin akan memaparkan halaman sign up. Pengguna hendaklah mengisi email dan password bagi membuat akaun baru. Setelah selesai, tekan Create an Account. Pengguna hendaklah menekan butang Add your existing card now atau butang tambah di atas untuk menambah info kad yang telah wujud di dalam aplikasi tersebut. Pengguna haruslah memasukkan nombor kad yang tertera di belakang kad serta nombor security kad tersebut. Tekan butang Add Card. Pengguna juga boleh menambah banyak kad yang lain dengan menekan tambah di atas dan sekali lagi memasukkan nombor kad dan nombor security card yang hendak dimasukkan. Bagi pengguna yang tidak pasti dengan peta perjalanan train yang perlu dinaiki bagi sampai ke destinasi yang dikehendaki, pengguna boleh melihat tambang dan peta perjalanan dengan menekan butang ini dan pergi ke Fair. Di sini, terdapat beberapa pilihan bagi pengguna memilih jalan permulaan. Seterusnya, pengguna haruslah memilih destinasi yang dikehendaki. Paparan halaman seterusnya akan memaparkan permulaan dan destinasi pengguna yang telah dipilih dengan menunjukkan jangka masa, jumlah stesen serta line train tersebut. Untuk melihat tambang secara terperinci, pengguna haruslah menekan butang View di bawah Fares. Di sini, terdapat informasi tambang secara terperinci. Halaman ini akan menunjukkan jumlah tambang dalam bentuk cash ataupun cashless. Bagi pengguna yang ingin bersedia dengan lebih awal, pengguna boleh membuat pembayaran secara advance dengan memilih purchase method yang ada, iaitu travel card. Tekan butang purchase. Dengan itu, pengguna telah berjaya membuat pembayaran dengan pantas tanpa perlu beratur atau memikirkan di mana stesen seterusnya yang hendak dituju bagi sampai ke destinasi yang dikehendaki. Penggunaan QR Code akan digunakan bagi mengimbas-pengimbas di stesen-stesen kereta api. Untuk menunjukkan QR Code, hanya tekan butang Display QR Code. Tekan butang OK setelah selesai mengambil tangkapan skrin jika perlu. Pengguna boleh memaparkan baki kad yang ada di dalam kad tersebut dengan menekan butang Show Balance. Bagi pengguna yang sudah tahu dengan destinasi yang hendak dituju, hanya perlu menekan pada kad tersebut dan QR Code tersebut akan dipaparkan bagi tujuan pengimbasan. Untuk keluar dari aplikasi ini, pengguna hanya perlu pergi ke settings dan tekan butang log out. Sekian daripada grup kami. Terima kasih.